Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nurul Adinur Syarta binti Farhi. Nombor matrik saya adalah C23B1579. Hari ini saya akan membahaskan atau membentangkan tentang topik yang saya akan bincangkan ialah kesan pertembungan adat istiadat dan ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat Melayu pada masa kini. Seterusnya, apakah maksud adat? Adat adalah peraturan yang sudah diamalkan sejak turun-temurun dahulu kala di dalam suatu masyarakat sehingga merupakan hukum dan peraturan yang perlu dipatuhi. Masyarakat Melayu, adat ialah budaya atau erti yang meluas. Definisi adat secara umumnya, adat adalah satu aturan dan cara hidup yang dilakukan untuk upacara yang tertentu. Adat juga menganggapkan satu nexus iaitu titik pertemuan yang melibatkan adanya interaksi antara manusia dengan alam. Selain daripada itu, adat juga merupakan satu pemikiran tentang cara hidup atau dizahirkan dan dapat dilihat dalam pelaksanaan sesuatu, misalnya dengan mengetahui adat bercukur, adat perkahwinan atau bersanding, adat kematian dan sebagainya. Seterusnya, ini adalah contoh lampiran tentang adat. Cara kedatangan Islam ke alam Melayu. Sejarah kedatangan Islam adalah sangat dominan dalam pembentukan tamadun dan kehidupan masyarakat Melayu kerana atas perkara yang berkaitan tentang nilai-nilai baik mereka dan tingkah laku yang mulia yang merupakan ciri-ciri tamadun yang amat diberatkan dalam pembinaan sebuah tamadun. Sebelum kedatangan agama Islam, masyarakat Melayu secara keseluruhannya menganut agama Hindu. Selepas itu, kedatangan Islam telah masuk ke masyarakat Melayu ataupun di tanah Melayu melalui pedagang-pedagang yang berasal dari Arab, India dan Cina yang telah tersebar meluas di kalangan masyarakat Melayu tersebut. Ini kerana kedudukan mereka yang strategik dan perdagangan dan ia tarikan utama kawasan Asia Tenggara dengan hasil bumi yang merangkumi pelbagai barangan pertanian, logam serta hasil hutan. Selain daripada itu, mereka juga membuat tempat pelabuhan untuk perkapalan. Selain itu, Islam ini adalah faktor utama oleh mana-mana pihak itu kesucian, kemurnian serta keagungan Islam itu tersendiri. Masyarakat Melayu telah menganut agama Islam ini yang telah memberi perubahan kepada impak yang besar kepada mereka itu dari segi sistem bahasa, kebudayaan dan pendidikan. Tamadun Islam dalam jati diri masyarakat Melayu telah menerapkan agama Islam ini adalah agama mereka sendiri dan berasaskan mereka juga menghapuskan sistem nilai sosial yang berasaskan perbezaan taraf atau sistem kasta. Pengaruh tamadun Islam ini melalui adat dan perkahwinan orang-orang Islam yang boleh memberi kepada impak yang ataupun memberi pengaruh kepada ajaran Islam ke dalam mereka punya adat, itu ada cukur, ada perkahwinan dan ada kematian dan sebagainya. Seperti adat bercukur dan sebagainya. Seterusnya, kesan adat istiadat dan ajaran Islam dalam masyarakat Melayu terdapat 5, iaitu ada perkahwinan, ada bercukur, ada kematian, ada perkatan dan ada perayaan. Ini adalah saya akan membahaskan dan terangkan penjelasan tentang perbincangan saya. Seterusnya, adat perkahwinan. Adat perkahwinan definisinya ialah adat yang membina rasa kasih sayang dan cinta antara pasangan suami isteri untuk mendapatkan zuriat yang sah dan halal serta mengelakkan berlakunya perzinaan dan terjadinya maksiat. Bagi masyarakat Melayu, adat perkahwinan ini suatu upacara yang dijalankan dengan meriah dan penuh adat istiadat dan adat ini tidak bercanggah dengan mana-mana bertentangan dengan syariat Islam. Terdapat beberapa peringkat ataupun langkah untuk berlangsung majlis perkahwinan tersebut, iaitu dengan pertama adat berisik, adat meminang, adat bertunang dan akad nikah. Okey, ini adalah antara adat merisik untuk adat pernikahan, itu adat berisik. Adat berisik ialah proses perkahwinan di mana keluarga pihak lelaki akan bertemu dengan keluarga pihak perempuan untuk tujuan mendapatkan kerestuan daripada pihak perempuan tersebut. Seterusnya, adat meminang. Adat meminang dilakukan iaitu menentukan tarikh pertunangan yang akan ditetapkan ketika peminangan dilakukan tersebut. Itu antaranya mendapat persetujuan daripada pihak perempuan dan pihak lelaki akan menentukan ketentuan untuk tarikh ditetapkan untuk pertunangan dan pernikahan. Adat bertunang pula ialah rombongan pihak lelaki yang akan datang ke pihak keluarga perempuan untuk sesi tanda ikatan pertunangan mereka dengan memberikan cincin di jari. Dan seterusnya,
akad nikah. Akad nikah dilakukan melalui upacara untuk menghalalkan hubungan lelaki dan wanita supaya mereka dapat bergelar sebagai suami isteri secara rasmi. Seterusnya, adat berkatan. Adat berkatan ialah amalan masyarakat Melayu yang beragam Islam yang bagi menjalankan untuk kepada anak lelaki yang telah tamat mengaji atau tamat membaca Al-Quran 30 juzuk atau sudah berkatam Al-Quran. Amalan ini juga bertujuan untuk menunjukkan perasaan bangga dan syukur daripada ibu bapa terhadap kecerdikan anak mereka yang telah berkatam Al-Quran. Perasaan bangga ini ditunjukkan kepada masyarakat Melayu. Upacara berkatam ini Al-Quran yang dilakukan sehari sebelum berkatam untuk menghabiskan juzuk mereka. Ini adalah contoh gambar tentang adat berkatan. Seterusnya, adat bercukur. Adat bercukur rambut ialah satu amalan sunat yang dilakukan oleh ibu bapa terhadap bayi mereka yang baru saja lahir dan terdapat dalam satu hari riwayat oleh Samurah bin Rujudi radhiyallahu anhu. Cukur jambut ini juga dilakukan pada bayi ketika yang berumur usia 7 hari dan adat ini bertujuan untuk memenuhi tuntunan agama Islam walaupun upacara dan bahan yang diberikan tidak mengikuti sepenuhnya berdasarkan tuntunan dalam agama Islam tersebut. Ini adalah contoh adat bercukur. Adat kematian. Adat kematian ialah cara menguruskan jenazah atau badan orang yang sudah meninggal dunia dan bagi manusia yang beragama Islam, adat kematian merupakan perkara kewajipan fardu kifayah yang bermaksud jika tiada seseorang yang akan menguruskan kematian tersebut, maka setiap orang Islam dianggap berdosa jika tidak melaksanakan jenazah tersebut. Okey, terdapat beberapa langkah tentang adat kematian ini. Itu yang pertama, memaklumkan kepada seluruh penduduk tempat tinggal yang terdekat di sisi jenazah tersebut untuk membuat persiapan pada jenazah tersebut dengan kadar segera. Jenazah yang akan dibaringkan di dalam rumah pada bahagian tengah. Tubuhnya pula akan dihalakan ke arah kiblat serta tangannya diletakkan di dada. Seterusnya, persiapankan memandikan jenazah tersebut sangat diutamakan ataupun mengalukan kepada ahli keluarga tersebut untuk memandikan jenazah. Seterusnya, aktiviti mengkafankan jenazah yang akan dilakukan dengan memberi keutamaan kepada mereka untuk membaluti atau mengkafankan badan jenazah tersebut selepas selesai dimandikan. Kita dapat mengetahui terdapat 3 lapisan kain, itu kain kafan yang bersih dan suci digunakan pada kaum lelaki, manakala bagi 5 lapisan kain tersebut digunakan untuk kaum perempuan berserta telekung untuk menutupi aurat mereka. Seterusnya, penghormatan kepada ahli keluarga terhadap mahram untuk mengucuk jenazah tersebut. Tetapi ada patang larang kat dalam adat kematian tersebut, iaitu jangan tangisan atau buat ratapan yang berlebihan semasa berada di tanah perkuburan ataupun sedang mengucuk jenazah tersebut, supaya ia tidak digalakkan sama sekali dalam agama Islam. Seterusnya, jenazah akan disolatkan oleh hadapan imam dan makmum yang boleh dilakukan di masjid atau di rumah. Setelah selesai menunaikan solat jenazah tersebut, jenazah akan diusulkan ke tanah perkuburan dan seterusnya akan mengadakan upacara membaca talqin dan doa dilakukan untuk memberi peringatan kepada si mati tersebut. Selepas penguburan jenazah, keluarga akan mengadakan satu majlis arwah kepada arwah mereka untuk mendoakan kesejahteraan kepada arwah tersebut. Ini adalah gambar tentang adat kematian. Seterusnya, adat perayaan. Adat perayaan bagi masyarakat Melayu sentiasa mengikuti peredaran era sehingga sampai kini. Ianya masih dikekalkan dan bagi masyarakat Melayu yang beragama Islam, mereka akan merayakan 2 perayaan, iaitu Hari Raya dan Hari Raya Haji Aidarah. 2 ini adalah 2 perayaan yang utama. Selain daripada itu, terdapat sambutan harian kebesaran yang lain, itu seperti sambutan Ma'al Hijrah, sambutan Maulidul Rasul dan sambutan Nuzul Al-Quran. Hari Raya Puasa atau Hari Raya Aidilfitri bermaksud kepada fitrah, iaitu kembali kepada asal kejadian manusia yang suci, bersih dan dosa, yang mengibaratkan seperti bayi yang baru lahir. Dan perayaan ini dijalankan pada bulan Syawal selepas kita mengamalkan ibadah puasa di bulan Ramadan tersebut, dan ia adalah hanya satu sekali saja, itu satu sekali setahun sahaja.
Hari Raya Haji Adha sama juga itu pada uh, hanya sekali sahaja kita disambutkan setahun sekali dan bermaksud disambut oleh seluruh umat Islam berlangsung pada tarikh 10 Zulhijjah mengikut kiraan dalam kalender Hijrah. Dan perayaan ibadah korban ini dikerjakan atas bagi memperingati kisah pengorbanan Nabi Ibrahim yang sanggup menyembelih anaknya Nabi Ismail kerana ketaatan terhadap Allah. Dan peristiwa ini mereka menggantikan dengan korban haiwan itu lembu, kambing dan unta. Seterusnya, sambutan Ma'al Hijrah itu sambutan yang lain selain daripada prinsip dua utama dalam perayaan bagi umat Islam. Sambutan Ma'al Hijrah ialah hari pertama datang Islam untuk memberkati peristiwa penghijrahan Nabi Muhammad dan kaum muslimin dari kota Mekah ke Madinah. Seterusnya, sambutan nuzul Al-Quran ialah peristiwa penurunan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW dengan cara tertentu disambut dengan baca Al-Quran, dengan menghayati dan mengamalkannya. Dan yang terakhir adalah hari peristiwa Maulidur Rasul, itu menyambut kelahiran Nabi Muhammad pada tarikh 12 Rabiul Awal dalam kalender Islam. Tujuan ini, peristiwa ini untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad dengan meraihkan secara berselawat, mendengar kisah beliau, dan mendengar kelebihan dan mukjizat Nabi Muhammad serta kita dapat mengamalkan sunnah baginda tersebut dalam ataupun bagi kepada semua umat Islam. Dan ini adalah gambar-gambar adat-adat untuk perayaan. Dan ini ada perayaan sambutan Maulid Rasul, Ma'al Hijrah dan sebagainya. Itu adalah kesimpulan keseluruhannya. Kesan adat istiadat dan ajaran Islam telah memberi impak besar terhadap kehidupan masyarakat Melayu dari segi sistem bahasa, kebudayaan dan pendidikan. Pada pendapat saya, adat istiadat dan ajaran Islam ini dalam kehidupan masyarakat Melayu pada masa kini hendaklah diamalkan dari generasi ke generasi yang akan datang supaya adat ini dan ajaran Islam ini sentiasa diamalkan dan tidak diasingkan daripada generasi tersebut. Oleh itu, panduan ini dapat memberi kepada menjaga kita, masyarakat dan negara untuk menjaga silaturahim dengan saling bertegur sapa, bekerjasama, menjaga kehormatan dan kemakmuran antara satu sama lain daripada segi keluarga, masyarakat dan negara. Oleh itu, ini dapat membentuk satu identiti dan kualiti hidup yang jelas dan harmoni dalam kehidupan masyarakat Melayu kerana dapat menyambut adat istiadat yang berlandaskan ajaran Islam seperti adat perkahwinan, adat bercukur, adat kematian, adat berkatan dan adat perayaan. Itu sekian daripada saya. Terima kasih.